Kita masuk kepada subtopik yang terakhir, iaitu ionizing radiation, sinaran minion. Okey, so dalam topik ini kita nak tengok sedikit overview tentang bahaya tak radioactive decay ni sebenarnya kan. Kita takut sebab kita ada persepsi terhadap nuclear reaction dan nuclear bomb kan, bom nuklear. Jadi sebenarnya radioactive decay ni bahaya ke tak bahaya kan. Tapi sebenarnya itu semua bergantung kepada how much kita dapatkannya, pendedahan kita terhadap sinaran itu, dan berapa cepat badan kita boleh recover ataupun baik pulih selepas terkena dengan radiation tu kan. Okey, macam lempang kot. Lempang. Kalau kita ada satu lempang, okey kot. Kalau kita ada banyak lempang, pak. Okey, lepas tu satu lagi kita nak recover daripada kena lempang tu. Bengkak tu kan. Jadi itu yang mungkin setiap orang berbeza. Setiap lempangan pun berbeza. Itu analogi yang paling crude lah kan. Okay, jadi ionizing radiation is the radiation which can ionize atoms as it pass through. Maknanya sebarang radiation alpha, gamma, beta dan juga termasuk dengan radiation yang lain, X-ray, UV, infrared, kita masuklah semua tu. Kalau dia mengionkan sesuatu bahan, kita panggil dia sebagai ionizing radiation. Okay, walaupun dia bukan radioactive decay, UV kan, UV infrared bukan radioactive decay, tapi kalau dia berinteraksi dengan satu bahan dan bahan itu mengion, kita panggil dia ionizing radiation. Dan satu bahan tu juga kan, dia tak sama tindak balas dia dengan radiation tu. Ada dengan infrared dia okey, tapi dengan UV dia tak okey, dia akan mengion. Jadi itu semua ada banyak benda yang perlu consider tentang interaksi di antara sinaran dengan sesuatu bahan itu. Okey, so masa saya belajar dulu, kita ada satu topik elektif, iaitu fizik sinaran. Fizik sinaran tu kita belajar sikit je sebenarnya. Kita belajar dia 2 kredit lah, 2 kredit, 2 jam seminggu. Kita belajar tentang jenis-jenis sinaran, apa kesan dia kepada biological system, berapakah nilai yang sesuai yang boleh digunakan. So semua tu dalam fizik sinaran. Tapi untuk topik ni kita nak just berkenalan lah, supaya kita boleh bagi tahulah, mungkin ada anak-anak murid kita yang mungkin berminat dengan bidang perubatan, contohnya perubatan nuklear atau mungkin dalam oil and gas. Sebab dalam oil and gas pun memang diorang gunakan radioaktif untuk mengesan kebocoran dalam loji gas. Jadi kat situ dia perlukan safety certificate, pengendalian safety certificate, pengendalian bahan radioaktif. Jadi kat situ adanya diorang memang kena belajar tentang keselamatan, pengendalian, berapa dos yang boleh diterima, kat mana yang selamat lah. So saya ada student saya juga, dia buat PhD sekarang dengan saya, which is dia sekarang dia ialah medical physics officer. Dia memang degree dia memang fizik, tapi dia UTM tapi dia bila dia jadi pegawai sains, dia ditempat di hospital HKL, dia bahagian unit fizik. Di situ dia mengendalikan bahan radioaktif untuk kegunaan medical. Okey. Jadi sinaran boleh mengion, depends kepada tenaga dia juga kan. Kalau tenaga tinggi memang boleh mengionkan lah. So adalah nilai-nilai dia. Okay, ionization. So apabila berlakunya pengionan kan, pengionan itu akan menyebabkan tindak balas kimia pula yang berlaku. Bermula tindak balas fizik tadi kan, dan tindak balas kimia. Dan tindak balas kimia ni dia tindak balas yang kimia yang disebabkan oleh pengionan itu tidak berlaku secara natural dalam badan kita. Jadi apa yang boleh berlaku sebenarnya, so sinaran itu boleh menyebabkan kerosakan genetik. Maknanya mungkin DNA dalam ni macam kesan-kesan atom Hiroshima macam tu kan. So radiation itu menyebabkan genetik dalam sel itu berubah, maka jadi tindak balas biologi juga akan berubah, menyebabkan ada bantut ke, kanser lah, macam-macam lah efek daripada sebab genetik ni dia macam pendrive kita kan. Jadi dia yang mengarahkan apa yang berlaku dalam badan kita. Tapi kalau dia dah rosak, macam korup kan, file DNA tu korup, maka sistem biokimia pertumbuhan dan dia jadi berkacau-kacau lah. Itu ada kesan
jika berlakunya ionization yang cukup untuk mengayunkan dan membahagiakan kita. Walau bagaimanapun, dari segi kebaikan dia pun ada. Okey, so oleh sebab dia boleh mengubah genetik ataupun dia sebenarnya boleh memusnahkan sel, maka dia boleh contohnya kita adalah resepi dia radioisotop yang tertentu, contohnya diminum, contohnya diminum oleh pesakit dan pembawa radioaktif tu akan berkumpul. Contoh saya tak berapa clear, tapi kalau kita baca artikel mungkin kita akan faham. Kita sebagai orang fizik, orang yang memahami fizik, kita boleh make sense lah of it. So radioisotop tu mungkin akan berkumpul kepada satu tempat dan dia mengeluarkan contohnya gamma ray, contoh di bahagian toroid ke. So dia akan memusnahkan sel tu, namanya tumor ataupun apa saja yang berkembang, yang sel yang berkembang yang sepatutnya tidak berkembang itu, kita hentikan, kita musnahkan dia secara menggunakan teknik menggunakan radioisotop ni. Seterusnya juga boleh juga dalam medical diagnosis, sama juga mungkin boleh makan dan kita doktor dia boleh kesan sinaran yang keluar lah pada satu-satu kawasan itu untuk tahu kat mana ada masalah lah. Jadi contoh yang paling meluas ialah X-ray lah. X-ray ni memang mengion, tapi pada dos yang rendah yang diterima dia okey. So jadi X-ray tu kita boleh gunakan untuk tengok tubuh badan, jangkitan paru-paru pun boleh kan, kerosakan pada tulang pun boleh. So itu untuk medical diagnosis. So ada keburukan, ada kebaikan, tapi kalau kita boleh kawal, kita kita tahu secara apakah dos yang sesuai, maknanya dia boleh memberi manfaat kepada kita. So pisau boleh membunuh, pisau juga boleh memotong masak kan. Jadi macam tu. So I think knowledge is most important thing to handling something, kan, the knowledge. Okay, jadi how do we can quantify the dangerous level? Macam mana dia orang ni mengquantify kan, mengkuantitikan aras bahaya tu. Jadi ada banyak jugalah kita kata kuantiti yang menerangkan tentang keseriusan sesuatu radioaktif tu. Okay, parameter yang boleh memberitahu kita tentang radioaktif tu contoh macam mekanik lah. Mekanik kita ada macam daya, momentum, kerja, cuma itu memberitahu kita tentang nilai sesuatu kuantiti. Sama juga yang ini untuk kuantiti, untuk radioaktif ada kuantiti dia. Antaranya pertamanya ialah aktiviti sesuatu sampel tu. Okay, aktiviti sesuatu sampel tu didefinisikan, ditarifkan sebagai bilangan nukleus yang menyepai, yang mereput setiap saat. Okay, berapa banyak bilangan yang mereput. Jadi bila digunakan giga counter yang saya kata titik-titik tu kan, maknanya setiap tik tu maksudnya ada satu benda yang akan release, satu radiation yang akan keluar. So titik-titik. So SI unit dia ialah becquerel. So mungkin kita nampak kat mana-mana kan, becquerel ataupun satu becquerel bersama dengan satu reputan per saat. Okay, jadi kalau macam satu saat maknanya satu decay per saat. Kalau so lagi tinggi lah. So lagi tinggi bunyi atau reputan per saat tu mungkin lebih bahaya lah kan, sebab banyak reputan. Okay, so becquerel ni itu SI unit, tapi dalam unit orang kata CGS kan, dia orang guna yang setara dia ialah curie. Okay, dia macam panjang kan, panjang SI unit sentimeter, meter kan, tapi dalam unit yang unit imperial kan, CGS guna apa? Kaki, ela, hektar ni ekar, satu ekar tanah kan, itu ialah bukan SI unit. SI unit dia ialah hektar. Jadi tapi dia merujuk benda yang sama kan, kilogram untuk SI unit, pound untuk yang imperial unit. Okay, so masih lagi negara US dengan British lah yang masih lagi menggunakan sistem tu kan. Celsius kita gunakan suhu Celsius, dia orang lebih selesa gunakan Fahrenheit. Okay, exposure yang ini hanya untuk X-ray dengan gamma ray saja, sebab dia ialah melibatkan cahaya. Okay, bukannya zarah alpha, beta tu.
dia hanya tertakrif kepada sinar X dan sinar gamma, iaitu jumlah sinaran yang diukur dalam dalam term kesannya, iaitu berapa banyak ionization yang dihasilkan bagi dalam setiap kilogram mass. Okey, maknanya kalau satu atom, satu sampel tu berapa banyak dia boleh menghasilkan sinaran. Okey, ni X-ray lah. X-ray memang guna Roentgen lah. Roentgen ni nama orang juga. Becquerel tu pun nama orang. Okey, dan kedua SI unit dan common unit memang biasa guna Roentgen. Okey, lepas tu absorb dose ataupun dos serapan. So, dos serapan ialah jumlah tenaga yang diserap oleh setiap kilogram bahan yang menyerap tu lah. Contohnya macam badan kita ni, bahagian pipi. Okay, sebenarnya setiap badan kita ni pun mempunyai kadar serapan yang berbeza. So, untuk satu alpha partikel yang sama, kan, kesan dos berbeza ikut mata lain, memang lain. Dan dia diukur dalam gray ataupun 1 joule per kilogram objek yang menyerap tu. Okay, common unit dia radian. Jadi memang dalam medical physics they have a comprehensive data lah, table kan, untuk setiap bahan badan ni kan, dia ada kadar serapan berbeza untuk radiation yang sama. Maknanya kesan dia tak sama pada setiap anggota badan. Okey, lepas tu quality factor. Quality factor ni ialah ataupun relative biological effectiveness, ialah dia tak ada unit. Dia ialah satu perkali yang menunjukkan berapa kuatnya sesuatu radiation tu terhadap kesan biologikal dalam badan. So kita akan tengok sebentar lagi dia punya slide. Kemudian dose equivalence pun ialah hasil darab daripada absorb dose dengan perkali Q tadi tu. Okey, jadi daripada situ kita nak tahu adakah semua radiation memberikan kesan biologikal yang sama. Yang itu kita kena ukur dengan satu yang kita panggil sebagai dose equivalent ataupun yang tadi yang ni. Okey, yang penting dose equivalent ni dalam simbol dia H. Okey. Okey. So H ni bersamaan dengan Q kalikan dengan D. Ni kali ni dapat ni. Okey. Situ. Alright, so dia punya unit dia dalam sievert ataupun RAM. RAM tu dalam unit CGI lah. Unit yang CGI ni, imperial ni. Okey, so unit dia ialah sievert. Okey, jadi dia lah hasil darab daripada quality factor kali dengan absorb dose of the radiation. Dan kita tengok untuk setiap radiation tu dia memberi kesan yang berbeza. Okey, X-ray quality factor dia 1, elektron 1, okey, partikel alpha ialah 20. Maknanya satu elektron, contohnya satu elektron dengan satu alpha partikel. So, elektron dengan alpha partikel dua-duanya mempunyai kinetic energy yang sama. Betul, okey, kinetic energy yang sama, velocity yang sama. Okey, dua kan, satu alpha partikel, satu elektron, dia bergerak dengan velocity yang sama. Okey, tetapi alpha partikel lebih bahaya sebab velocity dia tinggi, velocity sama ni, tapi sebab jisim dia tinggi, jadi dia membawa kinetic energy yang lebih tinggi berbanding elektron. So alpha particle kan lebih besar kesan dia sebab dia punya jisim dia tinggi kan, jadi kinetic energy dia, so velocity sama ni, dia macam perbandingan dia lah, kita ada lipas, kita ada gajah, dua-dua bergerak dengan hal laju yang sama. Gajah lebih bahaya sebab gajah pong gitu kan. So dia punya kesan dia, itu analogi lah, diberi dengan quality factor ni. Okay, so quality factor tu darab dengan berapa banyak yang badan boleh menyerap sinaran tu tadi. Okay, itu dia idea dia tu. Okay, jadi kita dah boleh ukur, kita dah boleh kira dia punya dos dedahan equivalent macam tu kan. Jadi berapakah yang dikatakan sesuai ataupun selamat. Okay, setiap negara ada dia punya tahap dia berbeza sebenarnya, dia set upkan berbeza. Dan dia juga dan ada juga lembaga pelesinan atom Malaysia dan dunia ada juga dia punya lembaga yang regulate penggunaan radioaktif ni. Untuk orang pekerja yang terlibat dengan radioaktif pun berbeza dengan public punya level. Maknanya dia punya arah selamat tu tak sama.
Okay. Dan macam orang yang mengendalikan radioaktif ni juga, diorang ada macam saya punya student tu lah, diorang ada, kita panggil dia cuti sinaran. Cuti sinaran. Cuti sinaran ni ialah selepas dalam masa 30 hari dia akan dapat satu cuti sinaran, di mana sebab dia dah dia memang banyak terdedah dengan risiko tu, maknanya dia memerlukan 1 hari untuk badan tu recover sekurang-kurangnya. Jadi dia memang cuti tahunan dia dah memang katalah 25 hari, campur dengan 1 hari setiap bulan tu, maknanya 12 hari kan. Hanya 25 campur 12 jadi 37 lah cuti dia setahun. Syok tak? Tapi syok tak syok tu kita terdedah kepada risiko tu. So ada dekat bila saya pada praktikal dekat MIN di Bangi tu, so ramai jugalah yang orang kata staff-staff dia macam berhenti sebab kata walaupun berpengetahuan tapi dia risau kan, risau dengan pendedahan terhadap radioaktif yang kita tak nampak ni kan. Jadi contohnya dia exposure to ionizing radiation. So ada nilai-nilai yang dibenarkan. Contohnya kalau kita nak treat cancer patient, kita kena pastikan setiap kali treatment tu add up berapa nilai maksimum yang dibenarkan. Okay, untuk chest x-ray berapa nilai yang dibenarkan, berapa sievert. Untuk x-ray dental gigi boleh x-ray kan. Saya rasa saya pernah buat dia buat x-ray kat gigi semalam, nak tengok dalam tu ada rosak ke tak kan. Dia mesti kurang daripada 1, kena regulate penggunaan dedahan ni lah. Jadi ini nak bagi idea bahawa terdapatnya standard yang perlu dipatuhi oleh pengguna-pengguna, dan juga standard di mana kalau katalah satu kawasan itu contohnya ke mana, Kuantan tu kan, isu dulu kan, isu radioaktif kan, isu yang radioaktif waste tu, di mana dia radioaktif tu ada, cumanya pihak berkuasa kena pastikan bahawa sinaran daripada radiation daripada waste tu tidak melebihi standard public yang telah digariskan. Kalau lebih memang ada kena saman lah kot kan. Kena saman, lepas tu kena saman tu tak apa, masalahnya benda tu, radiation tu mungkin akan mengganggu kesihatan awam. Jadi dalam masa kita nak mengejar teknologi, daripada situ juga kita kena pastikan teknologi memang untuk kesejahteraan awam kan, tapi janganlah pula teknologi itu juga dalam masa sama memusnahkan kualiti kehidupan kita. Okay. So itu saja untuk topik radioaktifan ini. Semoga kita mendapat idea tentang radioaktif tu, kenapa radioaktif tu berlaku, apa jenis radioaktif, adakah dia jenis selamat ke tak, apa yang terlibat dalam transmutasi dan sebagainya. Alright, thank you so much for your patience.